Kejayaan Tunku Abdul Rahman menamatkan darurat yang ditimbulkan oleh kumpulan bersenjata PKM mulai 18 Jun 1948 pada 31 Julai 1960 menyebabkan Malaysia diterima menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada September 1957. Ini menimbulkan rasa iri Presiden Soekarno yang masih gagal menyatu padukan rakyat, membawa pembangunan, mempertingkatkan nilai rupiah di samping kegagalan mendapatkan pinjaman luar, kesediaan pihak British melepaskan cengkamannya terhadap Sarawak, Borneo Utara dan Pulau Singapura serta keinginan majoriti penduduk daerah terbabit menyertai Persekutuan Malaysia. Anjuran Tunku Abdul Rahman secara langsung melenyapkan impian Presiden Soekarno untuk muncul sebagai pemimpin paling berkuasa di Asia Tenggara di bawah gagasan yang dikenali sebagai Indonesia Raya atau Melayu Raya. Gagasan tersebut jauh lebih awal telah diusahakan oleh golongan kiri di Persekutuan Tanah Melayu, pimpinan Ibrahim Yaakob, dan kemudiannya gagasan Malaysia Raya Ahmad Bois Tamam yang merupakan penyokong kuat Presiden Soekarno. Menteri Luar Indonesia Dr. Subandrio ketika berucap di Yogyakarta pada 20 Januari 1963 dengan rasmi mengisytiharkan dasar berkonfrontasi terhadap Tanah Melayu. Beliau berbuat demikian kerana beranggapan bahawa Tanah Melayu adalah kuda tunggangan kuala kolonialis dan imperialis yang mempunyai niat buruk terhadap Indonesia. Persekutuan Melayu digembar-gemburkan oleh Soekarno dan konco-konconya sebagai kolonial bentuk baru di Asia Tenggara. Gagasan Malaysia dikatakan menjadi masalah nasional bangsa Indonesia. Pembentukan Malaysia dianggap sebagai satu percubaan hendak membendung dan mengepung Indonesia baik dari segi politik, ekonomi maupun ketenteraan. Oleh itu, ia perlu digagalkan. Untuk tujuan tersebut, Presiden Soekarno telah mendapat dukungan padu daripada Parti Komunis Indonesia. Oleh itu, dasar berkonfrontasi dengan Malaysia dilancarkan. Anggota bersenjata Indonesia diseluduk masuk ke wilayah Sarawak dan Sabah menerusi perbatasan Kalimantan, manakala ke Singapura dan Johor melalui perairan Selat Melaka dan diterjunkan melalui ruang udara negeri Johor. Rejim Soekarno menipu anggota bersenjata Indonesia yang hendak diseluduk masuk ke Malaysia dengan mengatakan bahawa kedatangan mereka ke Malaysia akan disambut baik oleh penduduk tempatan. Sewaktu berkonfrontasi, Angkatan Tentera Malaysia di bawah Lieutenant General Tunku Osman bin Tunku Muhammad berkekuatan 12,000 anggota, manakala Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkekuatan 320,000 anggota. Untuk itu, Malaysia bernasib baik kerana dibantu oleh British bersama-sama sekutunya Australia dan New Zealand ketika diancam oleh rejim Soekarno. Sewaktu negara menghadapi konfrontasi, tentera darat berada di bawah kepimpinan Major General Datuk Abdul Hamid bin Bidin. Dari segi kekuatan tempur, sebelum penubuhan Malaysia, tentera darat hanya memiliki 8 batalion regimen askar Melayu Diraja, 2 regimen peninjau, 2 skuadron askar jurutera dan 1 regimen meriam. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ketika berkonfrontasi berkekuatan 1,200 anggota dan 11 buah kapal di bawah kepimpinan Commodore A.M. Sainot Ran. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang bertanggungjawab ke atas keselamatan ruang udara negara mempunyai 3 skuadron ketika tercetusnya konfrontasi. 3 lagi skuadron ditubuhkan ketika konfrontasi bagi TUDM. Di awal konfrontasi diterajui oleh Air Commodore C.S.J. West. Di akhir konfrontasi diketuai oleh Air Commodore Alasdair M.C.K.S. Stedman. Pada umumnya, TUDM tidak mempunyai sebarang pesawat pejuang sebagai satu ancaman terhadap kedaulatan negara, maka ancaman konfrontasi harus ditangani oleh pihak tentera. Untuk itu,
Ketua Turus Tentera Darat Major Jeneral Datuk Abdul Hamid bin Bidin dilantik sebagai pengarah operasi Malaysia Barat. Beliau bertanggungjawab ke atas semua operasi menentang penyusupan anggota bersenjata Indonesia di Semenanjung. Markas operasi ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman dan pihak polis bertanggungjawab menyediakan maklumat perisikan terkini kepada Angkatan Tentera sebagai tulang belakang pertahanan negara. Regimen Askar Melayu Diraja merupakan pasukan paling aktif beroperasi menentang penyusupan gerila dan TNI di perbatasan Sarawak, Kalimantan, Sabah, Kalimantan, Johor dan Singapura.